Ya, bersempena dengan kalau kita lihat meraihkan ilmu dan juga kita menterjemahkan bagaimana kita menjadi masyarakat dan juga umat yang berilmu. Sudah pastinya ada satu lagi majlis yang dinamakan sebagai Majlis Sambutan Tahunan Maulid Akbar. Dan bersama kami pagi ini Dr. Muhammad Akil Muhammad, merupakan pengarah Amanah Al-Warisin, dan juga Ustaz Haji Muhammad Fadli Ismail, pengurus besar Yayasan Bersatu. Terima kasih kerana sudi bersama kami pagi ini. Pastinya acara yang dinantikan. Mungkin Doktor boleh berikan sedikit pengenalan tentang sambutan untuk tahun ini. Alhamdulillah, Amanah Al-Warisin bersama dengan Darul Jilani International telah menganjurkan Majlis Maulid Akbar dan juga Haul Syekh Abdul Qadir Jilani, dan tahun ini adalah tahun yang ke-19. Jadi alhamdulillah dah semenjak tahun 2004 dah 19 tahun kami menganjurkan Majlis Maulid dan juga Haul Syekh Abdul Qadir Jilani ini bermula di Pusat Islam, kemudian di pelbagai masjid di Putrajaya, di wilayah Persekutuan dan juga di Selangor, untuk mengajak semua orang, semua umat manusia ni, terutama rakyat Malaysia, untuk menzahirkan rasa cinta kepada Rasulullah, dan juga untuk memahami dan ajaran-ajaran ataupun ilmu yang disampaikan oleh ulama besar yang dikenali sebagai Sultan Al-Awliya Syekh Abdul Qadir Jailani. Itulah lebih kurang latar belakang tentang program ini. Bagaimana pula dengan pelibatan Yayasan Restu, Ustaz, dalam majlis ini? Alhamdulillah, pada tahun ini Nashrul Quran di Putrajaya merupakan kompleks percetakan Al-Quran yang kedua terbesar di dunia selepas Madinah Munawwarah, dipilih untuk dijadikan tempat kita menyambut Maulid Rasul dan juga Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi kompleks ini sebenarnya adalah diuruskan sepenuhnya oleh Yayasan Restu dan merupakan pusat percetakan Al-Quran dan juga ikonik kepada Putrajaya dan sebagai pusat lawatan dan meriah sebenarnya, dengan lawatan daripada seluruh pelosok Malaysia dan juga antarabangsa, dan juga ulama-ulama dunia pun kalau datang ke Malaysia mereka akan mengunjungi Nashrul Quran. Penganjuran kali ke-19, Doktor, ya. Apa antara, kalau boleh dikongsikan, pengisian lebih lanjut kepada para penonton? Saban tahun, setiap tahun kita membawa ulama-ulama besar daripada seluruh dunia supaya mereka datang dan dapat berkongsi ilmu tentang, paling utama tentang sirah Nabawiyah. Jadi kalau nak diceritakan tentang sirah Nabawiyah ni terlalu banyak. Jadi apabila kita mendatangkan ulama-ulama besar ni, masing-masing ada sudut penceritaan mereka. Sudut-sudut yang kadang-kadang kita tak pernah nampak daripada sudut tu. Jadi tahun ini kita bawa ulama-ulama besar daripada dunia seperti Al-Allamah Al-Habib Umar bin Hamid Al-Jailani, mantan Mufti Syafi'ah Mekah. Dan juga Syekh Muhammad bin Yahya Al-Ninawi daripada US, seorang ulama pakar hadis, Syekh Muhammad Aslam daripada UK, dan juga beberapa tokoh-tokoh Islam daripada Eropah seperti Syekh Abdul Wahid Peterson daripada Denmark, Syekh Abdul Aziz Frederick daripada Scotland. Jadi mereka ini membawa perspektif-perspektif yang berbeza tentang sirah Nabawiyah dan juga tentang sejarah hidup dan ilmu-ilmu dan khazanah rahsia Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi selama 19 tahun, alhamdulillah, rakyat Malaysia telah dapat santapan ilmu yang begitu bermanfaat. Dan majlis Maulid dan Haul uniknya, Haul Syekh Abdul Qadir Jailani yang kami anjurkan ni bukan dihadiri oleh rakyat Malaysia sahaja, bahkan ia menjadi tumpuan orang-orang Singapura, Indonesia, Sri Lanka, Australia, Timur Tengah, dan setiap tahun ni sebahagian besar daripada orang yang tetamu yang hadir ni adalah daripada negara-negara tersebut juga. Jadi ini menjadi satu wadah di mana mereka dapat berjumpa, bertukar fikiran, pendapat dan sebagainya. Masuk tahun ke-19 ya? Ini tahun ke-19 anjuran, alhamdulillah. Jadi sudah pastinya mempelajari, menekuni dan juga menghadam berkenaan tentang ilmu sirah Nabawiyah khususnya. Didatangkan khas dengan ulama-ulama yang terkemuka dan ahli dalam bidangnya. Jadi apakah untuk edisi kali ini akan menghadirkan lebih banyak cakupan dan juga cambahan ilmu dalam usaha kita mengenal apa yang ditinggalkan dan juga apa yang diwarisi daripada baginda Rasulullah SAW.
Ya, alhamdulillah kami Yayasan Restu juga, selain daripada kita memperjuangkan ataupun kita melaksanakan usaha-usaha yang berkaitan Quran, kita juga ada juga berkaitan dengan sirah dan juga sunnah Rasulullah SAW. Kalau di Shah Alam kita ada galeri berkenaan dengan sirah Rasulullah SAW yang memaparkan 25 episod berkenaan Rasulullah dalam bentuk 3D, dalam bentuk hologram dan sebagainya. Dan juga di Nashr Quran juga kita ada satu buku yang terbesar berkaitan dengan sirah Rasulullah SAW yang menceritakan bagaimana kita nak menghayati sirah dalam konteks zaman sekarang. Kita cuma baca tentang sirah Nabi, tentang bagaimana Rasulullah dilahirkan, kemudian perjuangan Rasulullah. Cuma bagaimana kita nak melaksanakan sirah dalam konteks zaman sekarang itu juga, itulah yang kita sedang perjuangkan dalam oleh Yayasan Restu dan juga dengan kerjasama Warisin yang menganjurkan program ini. Kita harap supaya masyarakat dapat menghayati sirah itu dalam konteks yang sebenar dan juga dapat menghayati sirah itu sendiri, insya-Allah. Dari apa yang Ustaz sebutkan, mungkin doktor juga boleh tambah sedikit. Kita membesar dengan sirah dalam waktu persekolahan, dan seperti betul lah Ustaz cakap macam ni, kita nak adaptasikan apa nilai-nilai yang telah pun diterapkan dalam apa yang kita pelajari. Bagaimana doktor lihat ini boleh diperhalusi lagi untuk generasi kita sekarang? Ya, pada saya sirah ni amat penting kerana dia membawa kita untuk kenal siapa itu Rasulullah. Kerana kalau tidak kenal, tidak boleh hadir cinta. Dan cinta kepada Rasulullah ni adalah satu-satunya elemen yang boleh menyatukan kesemua umat baginda Nabi SAW, terutama di Malaysia. Kerana kita ada terlalu banyak perkara, fikiran, mazhab, ideologi yang memisahkan kita. Jadi apabila didatangkan cinta ni di bawah payung cinta kepada baginda Nabi SAW lah yang kita boleh bersatu, yang kita boleh tinggalkan semua perkara lain. Apabila kita, contohnya apabila kita masuk masjid kan, kita akan buka selipar kita. Jadi sama seperti ini, kita berharap majlis-majlis seperti yang kita anjurkan ni dan apabila kita masuk ke majlis ni, seperti kita bukanya selipar tu, kita tinggalkan semua perkara yang lain dan yang datang dan hadir tu cuma cinta kepada baginda Nabi SAW. Begitulah adanya. Dan juga untuk memahami aspek hakikat ilmu kerohanian yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Masya-Allah. Begitulah. Ya Ustaz, surah pertama yang diturunkan adalah untuk mengajak umat manusia untuk membaca dan mengenal Al-Quran. Dalam kita mengenal Al-Quran tidak hanya sekadar membasahkan lidah dengan membaca kalimah Allah tersebut, tapi memahami makna dan juga memanifestasikan makna itu dalam kehidupan seharian. Jadi bagaimana Al-Quran ini boleh dijadikan bukan saja satu rutin pembacaan tetapi rutin kehidupan seharian. Al-Quran ini adalah merupakan manual kehidupan. Maksudnya manual kehidupan ini panduan kehidupan kita secara syumul, maksudnya keseluruhan. Mana segala perkara yang kita nak jalani dalam kehidupan ini sebenarnya wujud dalam Al-Quran. Cuma nak kita fahami dalam dari segi maknanya, dari segi tafsirannya, dan juga bagaimana kita nak memudayakan Al-Quran itu. Bila kita kaitkan dengan Rasulullah, Rasulullah itu adalah merupakan Al-Quran yang hidup. Maknanya kaitan sirah Rasulullah dengan Al-Quran itu memang kita tak dapat pisahkan. Nak tengok bagaimana Quran itu, tengoklah pada Rasulullah. Jadi sebab itulah bila kita selain daripada Al-Quran itu, maknanya kita juga kena memperjuangkan Rasulullah. Dalam konteks supaya masyarakat mengenali Nabi, mencintai Nabi dan juga mengikut Nabi SAW. Kita tak dapat pisahkan Al-Quran dan juga Sunnah. Itu juga dengan dalam sejarah perjuangan untuk nak menyebarkan Al-Quran ini dan juga Sunnah Sirah Rasulullah ini, dia ada kaitan dengan ulama-ulama yang daripada Ahlul Bait. Contohnya kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu daripada silsilah keturunan Rasulullah, dan juga sampai di Nusantara ini juga di kalangan ciciknya, cucunya dan juga yang menyebarkan Islam di Nusantara ini juga adalah daripada keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani yang merupakan
keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doktor, dari apa yang Ustaz sebutkan, mungkin perlu juga kita kaitkan dengan konteks semasa tidak dapat dipisahkan perjuangan, pengorbanan dalam sirah yang kita pelajari. Bagaimana dapat diadaptasikan juga ataupun kita fahami dan menjiwai perjuangan dan pengorbanan dalam konflik semasa sekarang, Doktor? Ya, antara satu perkara yang paling besar yang dapat diadaptasikan adalah kesabaran. Baginda Nabi SAW, perjuangan dia memang cukup mencabar. Dan begitulah juga yang dihadapi oleh rakyat Palestin yang cukup menyedihkan, yang mana pihak Israel dia telah membatasi segala aspek kemanusiaan. Tak ada satu pun elemen yang belum dilanggar lagi. Jadi begitu juga pernah di zaman Rasulullah ini juga pernah berlaku, dan baginda melalui perkara ini dengan kesabaran dan kecekalan dan ketabahan. Jadi ini satu aspek daripada sirah yang kita dapat adaptasikan, dan bagaimana mencari satu penyelesaian, dan mereka sangat sabar menanti dan percaya dengan janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita dapat lihat benda ini pada warga-warga. Semoga Allah memberikan mereka kemenangan dan kesabaran dan menyelesaikan konflik ini secepatnya mungkin. Ya, insya-Allah. Selepas kewafatan baginda Rasulullah SAW ditinggalkan dengan Al-Quran dan Sunnah, tetapi tidak kurang juga beri pentingnya peranan ulama dalam meneruskan syiar Islam dan juga undang-undang Islam. Ijtihad, ijma', kesemuanya itu hasil daripada buah fikir dan juga bagaimana kandungan pemikiran oleh para ulama. Jadi bagaimana kita mengangkat dan menghargai peranan ulama dalam zaman pasca kemodernisasi dan juga pasca evolusi dunia pada ketika ini, Ustaz. Bila disebut ulama dalam satu hadis, Rasulullah sebut ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Jadi maknanya para ulama itulah yang membawa ilmu para Rasulullah, para nabi itu, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi peranan ulama itu sebenarnya besar. Dan dalam konteks kita menghormati, melazimi para ulama itu juga dituntut. Sebab kita kalau kita nak mendapat ilmu itu mestilah melalui min afwa ataupun daripada mulut para ulama. Maksudnya kita kena belajar dengan bertalaki dengan para ulama. Dan juga hasil-hasil penulisan ulama itu sampai sekarang ini terlalu banyak. Dan maknanya di situlah kita boleh membaca, kita boleh mempelajari dan juga kita boleh mengembangkan apa yang dibawa oleh para ulama itu. Dan semestinya yang dibawa oleh para ulama itu ialah daripada Rasulullah SAW dan juga daripada Al-Quran itu sendiri. Masya-Allah. Bagi semua yang akan hadir untuk majlis ini, Doktor, harapan secara peribadi, Doktor, apa yang saya mengalu-alukan dan kalau boleh menjemput semua, siapa sahaja, baik yang kecil, keluarga, tua, muda, semua lapisan masyarakat untuk menghadiri majlis Maulid dan Haul Syekh Abdul Qadir Jailani yang akan diadakan pada Sabtu ni, 18 November, yang akan bermula pada waktu asar. Sebenarnya sebelum waktu asar itu kita juga dah mulakan dengan program khatam Quran. Tapi mereka boleh memula menghadiri sama ada daripada mula waktu zuhur ataupun pada waktu asar. Dan kami ingin sarankan kalau boleh datang, kalau boleh biar siap berwuduk. Supaya mudah untuk memudahkan, dan bawa beg plastik juga untuk kerana ia bukan diadakan di masjid, di Kompleks Nasyurul Quran. Jadi kalau bawa plastik tu bolehlah simpan kasut kita. Kalau tidak, kita menganggarkan lebih kurang 5,000 ke 6,000 orang untuk hadir. Dan ini adalah lebih kurang jumlah orang yang hadir di majlis-majlis yang sebelumnya. Jadi kalau kita letak selipar di kompleks yang macam ni, kalau di masjid mudah diuruskan. Jadi lebih baik bawa beg plastik sendiri. Dan kemudian juga bawa botol air dan bawa sejadah juga kerana semuanya disediakan, tapi lebih baik bawa, dan juga bawa payung kerana sekarang ni musim hujan, mungkin parking pun mungkin jauh sikit. Kalau datang lambat tu, jadi eloklah bawa payung, takut-takut hujan. InsyaAllah setapak kita ke majlis ilmu, insyaAllah semoga diberkati dan juga diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita mengimarahkan majlis Maulid Akbar yang dilangsungkan insyaAllah pada hari Sabtu nanti. Ya, 18 November. 18 November.
di Putrajaya. Di Nasrul Quran Putrajaya. Putrajaya. Terima kasih Doktor, terima kasih Ustaz bersama dengan kami. Terima kasih atas penganjuran atau cara yang boleh kita gunakan untuk menambahkan ilmu dalam kalangan masyarakat, insya-Allah. Baik.